Hello, hai. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dalam video pada kali ini, saya akan explain mengenai section B untuk exam Pembantu Penguasa Custom grade WK19. Bagi anda yang belum lagi menonton video section A, anda boleh buat demikian dengan klik link yang saya tinggalkan di ruangan description di bawah video ini. Saya nasihatkan tonton video tersebut terlebih dahulu untuk dapatkan gambaran bagaimana perjalanan ataupun struktur yang ada dalam section A. Sebab section A itu amat penting sebab dia section daya menyelesaikan masalah. So dia punya scope dia anda perlu faham sejelas-jelasnya. Okay? Bagi anda yang baru, nama saya Megat Syafrizul daripada channel Empire Kejaya. Anda boleh klik butang subscribe dan butang loceng yang ada di bawah video ini untuk tidak terlepas notifikasi setiap kali kita keluarkan video-video terbaru. Okay? So pastikan anda klik butang subscribe dan butang loceng sebelum teruskan menonton video ini. Okey, dalam video kali ini saya akan fokus kepada section B sahaja. Seperti yang saya beritahu tadi, jika anda belum lagi menonton video section A, anda boleh berbuat demikian dengan klik link yang saya tinggalkan di ruangan description di bawah video ini. Okey, dah sabar ni kan nak tahu mengenai section B. Alright, jom kita teruskan. Alright, perangkap yang ada dalam section B. Okay, harus ingat section B ni walaupun dia hanyalah section bahasa Inggeris, ramai yang anggap section B ni mudah. Okay, tetapi anda jangan terlalu overconfident terhadap soalan yang ada di dalam section B ini. Okay, sekejap lagi saya akan terangkan apa perangkap yang ada yang boleh memarkah anda jika anda terlalu yakin nak menjawab soalan section B ini. Okay? So pastikan jangan terlalu yakin. Okay? Walaupun dia mudah, jawab dengan hati-hati. Okay, jom saya akan explain sekejap lagi kenapa. Okay, ini adalah merupakan format exam yang ada section A dan juga section B. Bagi anda yang masih belum lagi jelas mengenai section yang ada dalam exam nanti. Okay, nanti akan ada dua section A dan juga section B. Section A adalah daya menyelesaikan masalah di mana anda ada 25 minit untuk menjawab 20 soalan, dan juga section B di mana anda ada 20 minit untuk menjawab 20 soalan. Okey, kesemua soalan yang ada dalam section A dan section B ini adalah dalam bentuk objektif. So anda tak perlu nak buat jalan pengiraan ataupun nak hantar esei dan sebagainya. Just perlu jawab A, B, C atau D sahaja. Okay, jelas untuk section A dan juga section B. Okay, section B ni dia terpecah kepada dua pecahan. Kalau anda masih ingat dalam yang saya explain yang lepas, section A dia ada 4 pecahan. Okay, dalam section B ni pula dia ada 2 pecahan. Dua pecahan bentuk soalan yang ditanya dalam exam dalam section B. Okay, untuk pecahan yang pertama adalah pengertian dan juga kefahaman esei bahasa Inggeris, di mana anda akan diberi satu artikel pendek, mungkin 3 hingga 4 perenggan, dan juga 5 hingga 10 soalan untuk menguji kefahaman anda terhadap artikel yang diberikan. Okey, tips yang saya boleh beri untuk anda jawab dengan pantas untuk pecahan yang pertama ni adalah anda baca soalan terlebih dahulu sebelum baca artikel tersebut. Sebab masa untuk section B ni adalah amat terhad. Okay, 20 minit untuk menjawab 20 soalan. So, satu soalan ada lebih kurang 1 minit untuk jawab. So, kalau anda spend terlalu banyak masa untuk baca artikel ni, mungkin anda tidak ada cukup masa untuk menjawab kesemua 20 soalan yang ada di dalam section B ini. Sebab tu saya nasihatkan kalau boleh baca soalan terlebih dahulu, kemudian baru baca artikel. Pun cari jawapan cari jawapan yang soalan tu tanya sahaja. Tak perlu nak baca keseluruhan artikel tu. Okey, ni saya tunjukkan contoh. Okey, contoh soalan pecahan pertama. Kalau anda lihat sini ada 3 perenggan. Kalau anda baca perenggan 1 hinggalah ke perenggan ketiga, ia akan
dah buang beberapa saat ataupun minit di sini. Okey, ini akan merugikan masa anda, mana mungkin anda tak sempat untuk habiskan keseluruhan soalan dalam section B ini. Okey, so saya nasihatkan baca soalan terlebih dahulu seperti ini, kemudian baru terus cari jawapan yang ada di dalam petikan tersebut. Okey, jelas mengenai pecahan pertama ini. Dengan cara ini, dengan cara sebut tadi, baca soalan terlebih dahulu, kemudian terus cari jawapan. Ini akan memberi menjimatkan masa anda. Okay, tak perlu nak baca keseluruhan tu. Okay, jelas mengenai pecahan pertama ni. Okay, kalau anda kurang faham, anda boleh tanya di ruangan komen. Nanti saya akan jawab seberapa pantasnya boleh. Okay. Kemudian untuk pecahan yang kedua. Okey, pecahan yang kedua, dia agak simple, di mana dia tanya hanyalah soalan grammar bahasa Inggeris. Antara perkara contohnya adalah noun, pronoun, adjective, verb, adverb, conjunction dan sebagainya. Okey. Tetapi ini saya nak terangkan . Ini adalah merupakan perangkap yang ada di dalam section B ini. Walaupun anda nampak noun ni mudah ataupun pronoun ni mudah, tapi pilihan jawapan yang diberikan adalah hampir sama. Kalau anda lihat nanti, A sama, A lebih kurang sama, B lebih kurang sama, C lebih kurang sama, D pun lebih kurang sama. So anda perlu pilih antara keempat tu, A, B, C dan D tu, pilih yang hampir tepat pun hampir tepat kepada soalan yang dia berikan. Baca soalan dengan jelas, dengan hati-hati, kemudian baca pilihan jawapan yang ada dan pilih yang hampir tepat. Okey, hampir tepat kepada pilihan jawapan yang diberikan. Okey, jelas Okay, ini adalah merupakan ramai calon lepas kantoi ataupun sangkut di section B ini sebab mereka terlalu yakin untuk menjawab sehingga tersalah beri jawapan. Sebab pilihan jawapan tu A, B, C dan D tu adalah hampir sama untuk keempat-empat tu. So anda perlu pilih yang hampir yang paling tepat. Okay, paling tepat kepada soalan yang diberikan. Okey, jelas pecahan kedua ni. Okey, inilah merupakan kedua-dua pecahan yang ada di dalam section B. Okey, saya ulang balik. Pecahan pertama adalah pengertian dan kefahaman esei bahasa Inggeris, di mana anda diberi artikel dan juga beberapa soalan untuk menguji kefahaman anda. So untuk pecahan pertama ini, saya nasihatkan anda baca soalan terlebih dahulu, kemudian terus cari jawapan. Tak perlu nak baca keseluruhan 3 perenggan ni akan membuang masa anda. Okey, jelas Dan untuk pecahan yang kedua, di mana anda perlu hati-hati sebab pilihan jawapan tu adalah hampir sama. Di mana dalam pecahan kedua ini dia uji grammar anda. So baca dengan hati-hati dan pilih jawapan yang paling tepat terhadap soalan yang diberikan. Okey, saya nak jelas dengan penerangan saya mengenai kedua-dua pecahan yang ada dalam section B. Okey, ini adalah merupakan antara perkara yang anda perlu tahu mengenai section B. Di mana saya beri sini contoh pronoun, itu kata ganti he, him, he, her, she, her, we, us. Okay, noun ataupun kata benda, one box, two boxes, two knives, two countries. Okay, verb ataupun kata kerja, drive, drove, slept, sleep, slim, was, ataupun past tense lah. Okay, adjective ataupun kata sifat, this cup and this cup. Okay, cuba buka balik buku SPM ataupun buku PMR dulu. Cari nota-nota berkaitan dengan pronoun, noun, verb dan adjective ini. Okay, ini adalah merupakan antara perkara yang sentiasa ditanya dalam section B.
Okay, jelas Alright. Okay, untuk lulus exam dengan cemerlang, saya beri berdasarkan kepada temu bual saya dengan ramai calon yang lulus yang lepas. Mereka beritahu anda perlu buat latihan menjawab soalan dengan banyak, okay, untuk dapat lihat pattern soalan SPA. Okay, untuk pengetahuan anda, skop soalan untuk kesemua jawatan yang ditawarkan oleh pihak SPA adalah hampir sama. Okay, jumlah soalan dia. So dia akan tukar pun, dia akan tukar dia punya nombor dan bentuk sikit saja. Tapi secara keseluruhan dia, skop soalan untuk kesemua exam SPA adalah hampir sama. So kalau anda buat latihan yang banyak, latihan menjawab soalan exam SPA yang banyak, anda akan lihat pattern yang ada dalam soalan exam SPA. So kalau anda sekarang dapat mencari contoh-contoh soalan exam SPA yang lepas, anda boleh terus buat latihan sekarang. Namun kalau anda tidak ada koleksi soalan exam, saya nasihatkan anda supaya terus dapatkan koleksi soalan yang kita keluarkan ini. Kalau lihat sini berwarna biru dan kuning inilah merupakan koleksi soalan exam SPA yang mana kita dah olah sedikit dan kita masukkan ke dalam kedua-dua e-book ini. Okey, yang biru ni adalah untuk daya menyelesaikan masalah dan yang kuning ini adalah untuk kefahaman bahasa Inggeris. Okey, untuk dapatkan koleksi soalan ini, anda boleh terus klik link ini, di mana saya tinggalkan link ini di ruangan description yang ada di bawah video ini. Okey, ini adalah dalam bentuk soft copy, di mana setiap soalan yang kita berikan, kita sediakan jawapan dan juga jalan pengiraannya sekali. So mudah anda untuk semak dan ulang kajilah kenapa anda salah. Okay, kemudian khas untuk membantu anda dengan lebih baik, saya akan beri anda satu e-book tambahan secara percuma. Okay, dalam e-book ini ada koleksi set soalan khas untuk membantu penguasa custom grade WK19. Okay, e-book berwarna silver ini anda hanya dapat melalui link yang saya beri ini sahaja. Okay, kalau anda dapatkan melalui link lain, anda tidak akan dapat e-book ini. Okay, di mana dalam e-book ini sudah masukkan banyak koleksi soalan untuk section A dan juga section B yang fokus khas untuk pembantu penguasa custom grade WK19. Okay, so saya nasihatkan anda boleh dapatkan sekarang koleksi soalan ini melalui link yang saya beri ini. Okay, www.tipskejaya.com/customwk19. Okay, bagi anda yang belum lagi join channel Telegram khas ini, di mana dalam channel Telegram khas ini saya banyak berkongsikan nota dan juga contoh soalan untuk section A dan juga section B untuk anda buat latihan. Okay, anda boleh terus join channel Telegram ini dengan klik link ini yang saya juga tinggalkan di ruangan description. Okay, kalau anda tidak ada Telegram, anda tak perlu risau. Anda juga boleh join ke email list ini, di mana saya juga akan kongsikan nota dan juga contoh soalan yang sama terus ke email anda. So anda boleh pilih sama ada join Telegram atau join email, ataupun nak join kedua-dua yang sekali pun tak ada masalah. Okay, so link kedua-dua ini saya juga tinggalkan di ruangan description. So anda boleh terus klik dan subscribe saja untuk join dan dapatkan contoh soalan dan juga nota khas untuk membantu anda. Okay, jelas Okay, saya harap anda jelas, dapat faham mengenai penerangan saya sekejap tadi mengenai section B dan perangkap-perangkap yang ada dalam section B. So untuk membantu anda buat persiapan yang lebih baik, saya nasihatkan anda cuba cari contoh-contoh soalan exam SPA dan buat latihan sebanyak mungkin. So nanti anda akan nampak pattern soalan yang ada dalam exam SPA ini. Kalau anda tak dapat nak cari contoh soalan,
anda boleh saja dapatkan koleksi soalan yang kita keluarkan. Okey. Alright, kita jumpa lagi dalam video akan datang. Anda memang terbaik. Assalamualaikum.